Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di page Wana Alwi The Telewizard, di page Nadi Duit yang secara live-nya, dan juga di Instagram Wana Alwi The Telewizard, di YouTube Wana Alwi The Telewizard, dan juga nanti kita akan masukkan secara 5 minit di TikTok Wana Alwi The Telewizard. Pada hari ini kita sambung kembali bicara kita. Ini dah bahagian yang kelima. Sebelum kita bicara tentang 34 kompetensi yang dicacari oleh majikan, dan juga 34 kompetensi ini elok jugalah diserapkan kepada usahawan bisnes kecil. Kita dah bicara tentang kompetensi yang pertama, kompetensi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh dan yang ke-8, termasuk yang ke-9 berkaitan dengan attention to communication. So komunikasi yang orang memberikan perhatian, kita beri perhatian kepada komunikasi. Dan kita masukkan yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12. Jadi juga berkaitan komunikasi. Yang ke-10 ni berkaitan dengan komunikasi secara oral ataupun secara verbal lah. Maknanya kita bercakap ni. Okey, komunikasi ini sebenarnya dia kata adalah sesuatu yang kita nak meletakkan idea kita, maklumat kita kepada orang lain. Kalau bagi pekerja, mungkin sama klik, sama pekerja-pekerja. Kalau bagi pengurus, kepada orang bawah, bagi majikan pada pekerjanya, usahawan dengan pelanggan-pelanggannya, dengan pekerjanya, dengan partner dia, kan, dengan sesiapa saja sekali mereka yang dia akan berbicara. So dalam berbicara ini perlulah mengambil dua perkara. Pertamanya kita berbicara sesuatu yang jelas, yang keduanya kita bicara sesuatu yang boleh ataupun mudah untuk difahami. Itu perkara yang sangat-sangat perlu kita tekankan supaya kita menjadi individu yang boleh berbicara dengan orang faham. Untuk berbicara pada orang yang faham, konten bicara itu kena diberi perhatian, mestilah sesuai dengan penonton-penonton ataupun orang yang kita berbicara itu, dan juga bisa sesuai dengan level-level mereka, level pemikiran mereka, level pengalaman mereka. Sebab setiap ada individu itu dia lain cara berfikiran dia lain kehidupan dia, level kehidupan dia. So berbicara pada perkara-perkara yang mudah untuk mereka fahami. Walaupun ini mungkin satu kecabaran, memang cabaran bagi orang yang hendak bercakap, menyampaikan maklumat dan idea. Yang keduanya adalah apabila kita berbicara, kita menggunakan grammar, tata bahasa yang sesuai dengan mereka, dan juga memilih kata-kata yang sesuai dengan pemikiran audien kita. Dan seterusnya ialah kita berbicara sesusun idea kita supaya bicara kita lebih tersusun, lebih jelas. Bagi mereka ada kelompok-kelompoknya, ada kategori-kategorinya, dan juga kita menekankan perbicaraan kita, idea kita itu secara konsisten dan juga secara ada tekan-tekanan dalam kita bercakap yang audiens akan faham. Itu adalah satu idea yang penting yang perlu diberi perhatian. Di samping juga adalah eye contact lah. Maknanya pandangan kita melihat apa orang yang kita berbicara. Jangan pandang ke tempat lain, nanti mereka merasakan bahawa kita tidak ikhlas bersama mereka, tak nak bersama dengan mereka, sebab kontak kita, air mata kita lebih melihat pada yang lain, tidak melihat pada mereka. Dan juga seterusnya adalah kita apabila berbicara dengan mereka, kita kena sentiasa bertanya sama ada mereka faham atau tidak, supaya kita tidak berlakunya komunikasi yang salah difahami. Itu antara yang bentuk komunikasi lah, cara ringkasnya. Usahawan juga ataupun pekerja-pekerja juga perlu ada kemahiran dan sudut komunikasi bertulis. Yang bertulis ni pekerja kena pandai juga dalam komunikasi bertulis, usahawan juga kena pandai ilmu dalam komunikasi bertulis, dan juga majikan-majikan juga kena tahu ilmu komunikasi bertulis supaya juga dia berkaitan dengan memahamkan orang tentang idea dan maklumat yang kita nak sampaikan. Sebablah kita perasan dalam bidang bisnes ni dia ada juga satu kos berkaitan dengan penulisan dalam bisnes, sebab ayat-ayat yang kita gunakan dalam bisnes apabila kita nak membuat penulisan dia berbeza dengan ayat-ayat sembang. Itu bezanya. Sebab itulah kadang business writing ni dia akan jadikan satu kos khusus untuk kalau usahawan lah. Begitu juga untuk pekerja-pekerja, kalau mereka dah telah masuk dalam dunia pekerjaan, mereka terlibat dalam bisnes syarikat, mereka kena belajar juga bahasa-bahasa yang berkaitan dengan komunikasi untuk berbisnes. Okey. Di samping itu, seperti mana juga oral komunikasi secara verbal, cara bercakap ini juga, penulisan juga perlukan idea yang jelas,
perlukan idea yang yang konkret dalam penulisan. Di samping itu juga setiap penulisan itu dia mesti ada signalnya, dia mesti ada paragrafnya, dia mesti ada larah bahasa atau struktur penulisan lah. Struktur penulisan itu dia kena ada struktur penulisan. Nah, kalau pertama introduction kena ada dulu kan. Kalau nak bicara sesuatu tu kena ada pengenalannya dulu. Sebab tu baru ada poin-poinnya, last sekali ada penutupnya. Sebab itulah dia menyatakan bahawa dalam komunikasi bertulis ini juga kena difahami lah. Kalau bagi pekerja pula, dia kena tahu tentang surat rasmi, tentang memo, dia kena faham apabila nak berkongsi dengan orang atas, apakah struktur dia, apakah ayat yang nak digunakan apabila dia nak berkongsi dengan sesama mereka lain, nak berkongsi dengan orang bawah pun lain. Benda-benda ini perlu dipelajari supaya kita boleh berkomunikasi dalam keadaan yang memberikan keselesaan kepada pembacanya berdasarkan pemikiran dan status yang ada pada mereka. Dan kalau kita dapati dalam bidang penulisan ini juga, kalaulah kita nak menyampaikan maklumat yang lebih teknikal, kita biasanya akan gunakan grafik lah, dikala akan gunakan infografik. Baik infografik ni orang mudah faham, dia ayat yang pendek-pendek, berada di kelompok-kelompoknya, dan dia ada lukisan-lukisan, tulisan dan sebagainya yang akan memudahkan orang faham apa yang kita nak sampaikan. Di samping itu juga dalam penulisan juga mestilah ejaan-ejaannya kena betul, kena penuh kan, supaya orang faham kan. Kadang kalau dalam tulisan kita tulis AK kan, kita maksud kita mungkin aku kan. AKK tu mungkin akak, tapi orang akan faham susah kadang-kadang orang dia tak faham dalam penulisan yang ringkas. Dan samping itu juga dalam penulisan ini juga kena pemilihan laras bahasa, kena konkretkan hujah yang kita nak sampaikan. Itu juga menjadikan satu benda yang diberi penekanan kepada dalam bidang penulisan. Begitu juga kalau kita nak tengok kan, kita nak tulis apa. Kalau memo dia ada bahasanya. Kalau surat rasmi dia ada bahasanya. Kalau surat permohonan ada bahasanya, resume ada bahasanya, kalau surat meletakkan jawatan ada bahasanya. So bahasa-bahasa itu perlu difahami oleh pekerja yang akan menyebabkan mereka suka dengan mereka dan mereka pandai menulis situasi-situasi yang tertentu. Kalau dalam majikan pula, mereka boleh menggunakan konsep memahami penulisan ini supaya mereka boleh menulis dalam keadaan yang pekerja faham. Kalau menuliskan pada pelanggan faham pada situasi yang ada. Sebab apa, zaman pandemik ni banyak perkara yang mungkin kita akan juga terlibat dalam penulisan, terutama penulisan memo, menyampaikan maklumat tentang isu-isu semasa yang berlaku dalam bisnes kita supaya pelanggan kita faham. Itu berkaitan dengan penulisan secara verbal dan juga penulisan secara komunikasi secara verbal dan komunikasi secara bertulis. Kedua-dua ini apabila kita gabungkan, dia pergi kepada kompetensi yang ke-12. Apakah kompetensi yang ke-12? Kompetensi yang ke-12 ialah komunikasi secara berpengaruh ni, persuasive communication. Kenapa? Sebab apa? Kalau kita dapat memberikan idea kita dari sudut verbal, dari sudut penulisan secara pengaruh ini, dia akan memberikan satu benda yang impact kepada pendengar, yang akan menyebabkan pendengar mudah faham apa yang kita nak sampaikan. Sebab itulah dalam komunikasi cara persuasif ini, dia menekan kepada apakah strong effect yang akan berlaku setelah kita menyampaikan penulisan kita dalam komunikasi dan juga verbal kita dalam komunikasi. Sebab itulah kalau kita tengok orang-orang yang terlibat dalam komunikasi persuasif ni, mereka akan banyak bercerita, menggunakan story, menggunakan analogi, menggunakan contoh-contoh untuk memahamkan pada audiens tentang apa yang ingin disampaikan. Di samping itu juga dia akan menggunakan grafik, menggunakan tulisan besar, tulisan kecil, kan, menggunakan tajuk, menggunakan slide-slide tertentu untuk memahamkan dan memberikan impak yang besar kepada audiens. Apakah juga yang berkaitan itu? Berkaitan dengan body language. Kalau orang bercakap tu tentang body language dia dah, macam mana dia menggunakan mimik muka dia, intonasi bahasa dia, gerakan-gerakan badannya supaya audiens itu faham apa yang dia nak disampaikan. Dalam penulisan, bagaimana dia menggunakan lengguk bahasa, pemilihan kata-kata yang menyebabkan orang seronok untuk terus membaca dan juga memahamkan apa yang hendak disampaikan. Sebab apa? Dalam komunikasi ini, daripada komunikasi verbal, oral, komunikasi dalam bentuk tulisan, komunikasi berpengaruh, inilah yang akan pergi pada kompetensi yang ke-13, iaitu interpersonal. Komunikasi, bagaimana kita boleh membina perhubungan dengan orang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi yang ke-13, 14-15 nanti pada episod yang akan datang. Dan doa-doakanlah supaya Allah SWT memberikan kesihatan kepada kita dan meletakkan bahawa kita mampu
untuk menghadapi zaman-zaman pandemik ini, zaman serangan kembali Omicron, gelombang Omicron ini, dan menjadikan bisnes kita bisnes daya tahan, dan kita sentiasa menerobos citra diri, mencari kelebihan-kelebihan yang ada untuk kita serlahkan, menjadikan kita manusia yang ada value, ada nilai kepada masyarakat kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.